disiasat, tetapi yang disiasat hanyalah perkara-perkara remeh-temeh yang ada kaitan dengan Pakatan Rakyat. Saya bimbang ialah sedikit kenaikan ini allowance daripada RM400, RM2,000. Alhamdulillah, kita akan sokong, Tan Sri. Kami akan berikan sokongan yang padu bagi menghargai anggota-anggota tentera kita. Tidak ada masalah, tanpa berbelah bagi. Tetapi jangan gunakan ini sebagai propaganda UMNO bahawa merekalah juara kepada anggota tentera. Malahan UMNO lah menghina kewibawaan dan sumbangan anggota tentera dalam negara kita. Kerana, Tan Sri, yang terima pingat ini berapa orang? 1,000? Tak mungkin. 10? 11 orang? 11 orang saja. Sedangkan yang berkhidmat, yang berkorban, yang gadai tenaga, jiwa dan raga dan nyawa mereka ratusan ribu. Mereka mempertahankan kedaulatan negara ini. Kalaupun kita tak boleh beri setiap anggota tentera RM2,000, tetapi yang saya nak cadangkan hari ini ialah supaya sumbangan dan penghargaan ini juga diambil kira dalam aspek yang lain. Sebagai contoh, masalah perubatan anggota-anggota tentera yang besar, parah. Bila dah besar, biasanya umurnya sudah terdedah kepada pelbagai jenis penyakit. Mereka bukan muda lagi, dan ada di kalangan mereka yang sakitnya kronik. Bagaimana mungkin pesara-pesara tentera ini dapat pergi ke hospital swasta untuk mendapatkan kepakaran doktor kalau pencen mereka terlalu rendah dan terlalu kecil? Mengapa kerajaan tidak mengambil satu inisiatif untuk menaikkan allowance dan pencen pesara-pesara tentera ini supaya mereka juga dapat hidup dengan lebih selesa? Saya ingin mencadangkan sebagai penghargaan kepada anggota tentera, sumbangan dan pengorbanan mereka, saya mahu wang yang ratusan juta ringgit yang tiris dan cair di dalam poket-poket pemimpin UMNO ini diambil untuk membina hospital khas bagi pesara-pesara tentera dan keluarga mereka mendapatkan perubatan dan perkhidmatan perubatan. Dan hospital khas untuk anggota tentera ini mestilah dilengkapi dengan kemudahan yang canggih dan moden, dan pakar-pakar serta doktor-doktor dalam bidang-bidang tertentu, supaya pesara-pesara dan anggota tentera serta keluarga dan anak-anak mereka dapat perkhidmatan yang terbaik. Ini baru cara kerajaan yang berjiwa rakyat, dan bukan sekadar tempel-tempelan dengan naikkan 400 ke 2,000 ringgit, besok penuh di dada akhbar UMNO lah juara kepada anggota tentera. Tan Sri Speaker, saya juga ingin mencadangkan supaya masalah beasiswa dan pendidikan anak-anak anggota tentera ini juga diberikan perhatian. Ramai anak-anak anggota tentera yang terpaksa berpisah dengan bapa mereka, yang berjuang di medan peperangan di dalam hutan berpuluh tahun sebelum ini, tidak dapat pembelaan yang sewajarnya. Hari ini mereka harus diberikan peluang dan ruang serta tempat di dalam college dan universiti dengan mendapatkan beasiswa ataupun pinjaman pendidikan, agar anak-anak anggota tentera dan pesara tentera ini dapat kemudahan pendidikan yang baik bagi mereka mendapat peluang yang lebih tinggi di bidang pendidikan. Yang ketiga, Tan Sri Speaker, ramai juga pesara-pesara tentera dan anggota tentera ini apabila mereka bersara, mereka tidak tahu untuk menceburkan diri di dalam bidang perniagaan, oleh kerana lama perkhidmatan mereka sebagai anggota tentera. Dan saya ingin mencadangkan sebagai penghargaan kepada pengorbanan dan sumbangan mereka, kerajaan harus menyediakan satu skim latihan teknikal bagi anggota dan pegawai tentera yang akan bersara dalam beberapa tahun yang akan datang, supaya sebaik saja mereka tamat tempoh persaraan itu, mereka dapat menceburi dalam bidang perniagaan dan dunia perniagaan, dan mereka juga harus diberikan perhatian untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan pinjaman
dalam bidang industri kecil dan sederhana sebagai permulaan bagi meneruskan kehidupan mereka yang lebih sejahtera, insya-Allah. Dan akhirnya, Tan Sri Speaker, saya ingin mencadangkan supaya apabila kerajaan menaikkan gaji dan allowance anggota pentadbiran awam dan pegawai-pegawai kerajaan, kita juga harus memikirkan supaya allowance dan pencen anggota dan pegawai tentera juga harus dinaikkan sebagai pengorbanan sumbangan mereka kepada negara ini. Saya percaya Malaysia mempunyai kemampuan untuk meningkatkan khidmat mereka kita kepada rakyat sekiranya tidak berlaku rasuah, penyelewengan dan ketirisan. Masalah yang kita hadapi sekarang, Tan Sri, ialah jumlah yang begitu besar telah bocor dan telah masuk ke dalam poket-poket pemimpin UMNO. Lihat saja skandal PKFZ berbilion ringgit. Lihat saja program dan dasar PPSMI yang saya lontarkan soalan tambahan kepada Timbalan Perdana Menteri. Dalam tempoh 5 tahun kerajaan membelanjakan 5 bilion ringgit, dan akhirnya setelah 5 tahun dasar ini terpaksa dibatalkan semula. Wang telah habis 5 bilion ringgit. Walaupun Timbalan Perdana Menteri pada hari Isnin yang lalu, Selasa malam, menyatakan bahawa wang ini telah dibelanjakan kepada prasarana, tapi prasarana ini sekarang tidak dapat digunakan. Yang penting ialah pembinaan dan pembentukan manusia dan rakyat dalam negara kita. Pikirkan kalau 5 bilion ringgit ini kita salurkan kepada anggota dan pesara tentera, begitu besar nikmat penghargaan kerajaan kepada mereka. Tetapi 5 bilion ringgit ini akhirnya masuk dalam poket kontraktor-kontraktor yang dilantik oleh UMNO dan Barisan Nasional. Akhirnya anak bangsa dibunuh, bahasa kebangsaan dibunuh. Sekarang 5 bilion ringgit ini akan meningkat lagi, Tan Sri, kerana dasar ini akan diteruskan 3 tahun yang akan datang. Sebab itulah, Tan Sri Speaker, saya ingin menegaskan sementara kami mendukung rang undang-undang ini sebagai penghargaan kita kepada sumbangan anggota tentera dalam mempertahankan kedaulatan negara, tetapi saya juga mahu kerajaan lebih bertanggungjawab, mengambil tindakan yang lebih proaktif untuk memastikan kebajikan anggota dan pegawai tentera serta keluarga mereka dapat kita berikan perhatian dan kita pertahankan. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih.